Kita nak tengok sekiranya pusat pembesaran kamu ni ataupun gambar kamu ini tidak berada di atas satah kertas. So, latih kendiri 5.2B nombor 2A. So, sekiranya tidak berada pada satah kertas, so kalau kamu tengok, dia dah label pusat pembesaran sebagai P dekat sini. So, ini adalah pusat pembesaran. So, apa yang kita nak tengok adalah dia punya faktor skala lah. Okay, so image per objek telah diberi yang warna pink ini ialah image. So, yang belakang ini ialah objek. So, image kamu, macam mana cikgu tahu image kamu ialah 10. So, kita akan tengok bucu image ini datangnya straight daripada pusat pembesaran. Jangan kamu ambil image kamu setakat 6 cm sahaja. Memang confirm salah. Image datang daripada pusat pembesaran. Alright? Boleh? Okay, so image kamu datang daripada pusat pembesaran. So, 6 tambah dengan 4 lah. So, punca image kamu 10. Total bawah ni 4. Dan juga objek kamu ialah 4. So 4 sebab objek kamu daripada pusat pembesaran sehingga bucu objek. So 4 10/4 ataupun kita kecilkan menjadi 5/2. So itu adalah faktor skala pembesaran. So apa yang kita boleh perihalkan pembesaran dengan faktor skala 5/2 pada pusat P. Kenapa pusat P? Sebab P kamu tak ada koordinat. Tak boleh nak dibaca. So, itu sahajalah pusat yang kita boleh sebut. Kalau huruf-huruf lah, tak ada masalah. Masih lagi tidak menjadi kesalahan. Jangan kamu gagah nak lukis grid ataupun satah kertas di atas gambar. Boleh tu boleh, tak ada masalah. Cuma melambatkan masa lah. Okay, so kamu nak letak titik asalan kat mana cikgu pun tak tahu. Okay, so janganlah kamu gagahkan diri untuk melukis satah kertas di atas gambar yang tidak ada satah kertas. So mesti ada solution lain, so dia akan label dengan huruf lah, ataupun apa-apalah. Okay, so pusat P. Pembesaran dengan faktor skala 5/2 pada pusat P ataupun pada titik P. Kita nak teruskan dengan yang sebenar untuk hari ini, iaitu 5.3. Masih lagi di bawah tajuk yang sama, bab 5 kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. 5.3 di bawah tajuk gabungan transformasi di muka surat 149. So, kita nak tengok apa yang ada di dalam gabungan transformasi untuk 5.3 ni. Okay, yang pertama adalah berkenaan transformasi itu sendiri. So, gabungan bermaksud bercantum lah. Gabung maksudnya tercantum. Standard pembelajaran menentukan image dan objek bagi suatu gabungan transformasi. So, transformasi itu sendiri adalah bermaksud perubahan bentuk dari segi sifat, rupa dan juga keadaan. Perubahan dari segi sifat, rupa dan keadaan. So, Kamus Dewan edisi keempat. So, ini adalah maksud bagi transformasi. So, kita nak tengok di muka surat yang sama, 149. Kamu sebenarnya untuk bab ni kamu dah belajar, okay, sebelum ni. So, kamu dah tengok pembesaran, kamu dah tengok translasi, pantulan, putaran. So, apa yang cikgu nak sebut di sini, kita nak tengok di antara 4 yang kamu dah belajar itu, transformasi isometri sebelumnya ni, nama dia. So, manakah bentuk yang kongruen? So, mana satu yang bukan kongruen? Sebab di sini kamu hanya ada 3 bentuk yang boleh kita katakan kongruen, yang mana saiz dan bentuk sama walaupun kedudukan dia berlainan. So, itu adalah maksud kongruen. So, kongruen ada 3 ini sahaja, translasi, pantulan dan putaran. Kerana apa cikgu kata 3 ini sahaja? Kongruen adalah saiz dan bentuk yang sama. So, kalau kamu tengok translasi, kalau yang ini adalah objek, so ini image, so dia saiz dan bentuk dia tak berubah. So, saiz daripada objek kepada image dia tak berubah. Dia hanya bergerak. Bergerak yang kita kenal sebagai translasi. So, untuk pantulan pun saiz dan bentuk yang sama pun tidak berubah bentuknya ataupun saiznya, tetapi dia kedudukan yang berlainan. Sama lah, yang ni pun kedudukan berlainan juga sebab dia bergerak. Tapi yang ni lebih nyata, kamu nampak dia punya arah itu bertentangan. Okay, so pantulan. Pantulan ibarat cermin lah. Macam kamu hari-hari tengok cermin. So, gambar kamu sebagai objek, image itu di dalam cermin. So, itulah pantulan. Dia tidak, orang kata,
menipu kamu. Macam mana kamu tengok cermin kalau pipi kamu nampak tembam, itulah pantulan image-nya. Itu pantulan. Okey? Cikgu sebut tentang diri sendiri juga kot, mungkin. Dan yang terakhir untuk putaran. Putaran juga sama. Dia saiz dan bentuk yang sama. So, tiga-tiga ini adalah congruent. Manakala apa yang kamu baru belajar tadi berkenaan dengan pembesaran, pembesaran dia boleh declare sebagai serupa ataupun bukan congruent. Kenapa dia duduk lain daripada yang lain? Kerana dia telah mengubah saiz. Bentuk masih sama tapi saiz tidak sama. Itulah declare ataupun definisi bagi keserupaan. Bentuk yang sama tetapi saiz tidak sama. So, cikgu harap kamu boleh beza mana satu congruent. So, congruent ada 3. Okay, congruent ini ada 3. So, keserupaan ni ada 1. Dan keempat-empat ini bila kita cakap kesemuanya, so inilah dia punya transformasi. Ataupun di bawah tajuk ni sendirilah. Okay, gabungan transformasi ataupun transformasi. So, ada 4 kamu punya idea berkenaan dalam bab ni. Okay, iaitu translasi, pantulan, putaran dan juga pembesaran. 4 beradik ni. Kalau kamu tanya cikgu, yang paling susah setakat ni adalah putaran. Kenapa putaran? Kerana titik ataupun pusat putaran tu sukar sikit kita nak cari. Okay, so habis untuk yang tu, kita nak tengok gabungan transformasi bermaksud gabungan di antara 2 penjelmaan ataupun 2 transformasi. Macam ni sampel dia AB bermaksud transformasi B dahulu baru diikuti dengan A. So dekat sini kalau kamu tengok apabila diberi gabungan AB, kita akan jalan B dahulu baru kita akan jalan A penghabisan. Salah nanti kalau kamu buat A dulu baru B. Kenapa cikgu kata macam tu? Salah sebab dia akan dapat jawapan yang berlainan. Seharusnya AB, kita akan dahulukan B, kemudian A. So, kita nak tengok contoh 15 muka surat 150. Masih ada bersama dengan cikgu ke? Ataupun cikgu bercakap seorang? Ada. Ada. Okay. Ada cikgu ada. Teruskan berjuang SPM kamu bulan 3. Tarikh secara rasmi cikgu rasa macam belum keluar lagi. Okay, kamu ada banyak program untuk tahun ni. Tak apa, kita tengok satu persatu nanti. Kita teruskan. Rajah menunjukkan beberapa segitiga dilukis pada satah kertas. Diberi kepada kamu 3 transformasi dekat sini. Transformasi P iaitu translasi, transformasi Q iaitu putaran dan juga transformasi R iaitu pembesaran. So, apa yang kita nak buat? Dia suruh kamu tentukan image bagi segitiga A di bawah gabungan transformasi P kuasa 2. So, objek kamu yang A kat tengah-tengah ni. So, adakah bila dia mengalami gabungan transformasi P kuasa 2? So, mana satu jawapan image dia ni? S ke T ke U ke X ke W ataupun V? So, macam mana kita nak tahu? Kena buatlah. Itu je sebenarnya. Macam mana nak tahu? Kena buatlah. Tentukan image bagi segitiga A di bawah transformasi ataupun gabungan transformasi P kuasa 2. P kuasa 2 bermaksud P darab dengan P lah. Okay, so 2 kali yang kamu nak kena buat untuk jalan kira P. So P ni apa? So P ini ialah translasi. So 2 kali translasi yang kamu nak kena buat. So kita fokus kepada objek dahulu. Objek kamu ialah A. Kemudian kita nak buat translasi yang pertama. So ini buku yang cikgu nak fokus, yang warna merah ni. Translasi yang pertama ataupun P kamu yang pertama. Sebab P dengan P dia tak nampak mana satu dahulu. Hakikatnya kita ambil P yang belakang ini dahulu. Sebab itu memang syarat untuk gabungan transformasi, kita dahulukan yang belakang. So P kamu ialah translasi 3-1. 3 di atas ini adalah gerakan ke paksi X. Translasi yang bawah ini adalah gerakan ke paksi Y. So 3 ni positif, bermaksud titik ini, fokus kepada titik yang berwarna merah ni, dia akan bergerak 3 ke sebelah kanan X. So 1, 2, 3. Dia akan habis dekat situ. So mana cikgu tahu? Sebab translasi kamu 3. 3 ini bermaksud 3 positif,
So 3 positif untuk paksi X, dia akan bergerak ke sebelah kanan lah sebab paksi X kamu positif ke sebelah kanan. So 1, 2, 3. So dia akan berhenti dekat situ dan dia akan naik sebanyak satu kotak ataupun satu sarta kertas. So dia akan naik pada paksi Y nilai 1 positif. So 1 untuk paksi Y ke atas lah. So dia duduk kat situ. Itu ialah translasi yang P pertama. So objek kamu asalnya duduk kat sini, dia dah berganjak menjadi image sementara di sini. Okay, sebab kita belum selesai lagi, kita belum selesai sehingga P yang kedua, baru P yang pertama. P yang pertama dia berganjak dekat sini. So kita nak tengok P yang kedua lagi sekali translasi. So kita nak buat 3 lagi sekali. So 3, 1, 2 dan juga 3. So dia akan pergi kat situ dan dia akan naik 1 ke atas. So dia akan duduk dekat situ. Dan pastinya jawapan kamu, image kamu untuk segitiga A ialah T. So image kamu rupa-rupanya duduk di T setelah dia mengalami P kuasa 2 ataupun PP dekat sini. So kita dah jumpa lah jawapan dia. Image untuk A di bawah gabungan transformasi P kuasa 2 berada di segitiga T. Boleh Kuasa 2 tu P 2 kali. Ya, P kuasa 2 bermaksud P darab dengan P. So kamu so kat sini tak boleh nampak mana dahulu mana kemudian, tapi hakikatnya kita buat P di belakang terlebih dahulu. Saya fikir 3 kuasa 2. Bukan, jangan 3 kuasa 2 darab dengan 1 kuasa 2 nanti salah nanti. So salah nanti jawapan dia. So P dengan P, P yang pertama, P yang kedua, P yang belakang, P yang depan. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.